Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan paling penting sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita, iaitu kitab Wiqayatul Insan. Okey, baik. Pada malam ini kita akan masuk pada satu lagi topik. Namun topik kita masih belum lagi beranjak ya, tentang zikir kita pada minggu lepas. Minggu lepas kita cuti ya, pada minggu sebelum kita bercuti tu kan, kita ada bincangkan tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya daripada sudut untuk mendinding diri kita daripada perbuatan jahat jin, iblis dan jin ni lah. Jadi pada malam ini kita akan masuk kepada perbincangan yang lebih khusus, yang lebih fokus kepada keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi pada malam ini kita akan bincangkan ya, zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tidur. Maknanya sebelum kita tidur ni ada zikir-zikir yang kita baca untuk mendindinglah diri kita daripada gangguan-gangguan yang tidak diingini. Namun bukan, kita ni baca zikir-zikir ini bukan semata-mata untuk dinding diri kita daripada jin dan syaitan, tetapi yang lebih utama ialah untuk ya kita mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita mengenepikan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan berkenaan dengan zikir-zikir yang akan kita bincangkan nanti. Baik, jadi kita berada di halaman yang ke-504 ya, tentang zikir ketika akan tidur, ataupun sebagaimana topik yang saya letakkan di slide kita pada malam ini, iaitu benteng ghaib, iaitu kita membenteng diri kita dengan zikir sebelum kita tidur. Baik, apakah zikir yang pertama yang telah disenaraikan dalam kitab kita ya pada malam ini? Jika kita lihat di situ, kita ada beberapa zikir, dan kita ada hingga ke-11 zikir yang dikongsikan kepada kita. Namun pada malam ini saya tidak akan pergi kepada setiap satunya lah. Kita akan bahagikan perbincangan ini kepada beberapa sesi, dan untuk sesi yang pertama ini kita akan pergi kepada 5 sahaja ya, 5 sahaja zikir yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, zikir yang pertama di sini ya, kita lihat. Pertama, hadis ini adalah daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang mana dia berkata, kita lihat ya slide kita terlebih dahulu di sini. Okey. Doa sebelum tidur kita yang pertama ialah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang sahabat Nabi, Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala bismikallahumma amutu wa ahya. Biasa baca doa ini. Saya yakin ya, ramai antara kita biasa. Ini kita panggil ia sebagai doa sebelum tidur yang ramai antara kita hafal. Ya, anak-anak kita di preschool kan hafal doa ini, iaitu bismikallahumma amutu wa ahya, doa sebelum tidur. Yang mana Nabi kata juga dalam hadis yang sama, Nabi ingatkan kepada kita, wa idza stayqaza min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi ada dua doa ya sebenarnya yang terkandung dalam hadis ini. Satu, doa sebelum tidur. Kedua, doa bila kita bangun dari tidur kita. Jadi ada dua
Yang pertama Nabi ajarkan di sini, idza arada ayyanama, jika seseorang dia ingin tidur, apa doa yang dia baca. Di sini Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa itu. Sekali lagi, apakah doanya? Allahumma amutu wa ahya. Maaf, bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, maksudnya dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Kemudian di dalam hadis ini Nabi juga mengajarkan kepada kita nanti setelah kita tidur kemudian kita bangun, apa pula doa yang boleh kita baca. Di sini Nabi SAW pun mengajarkan dengan satu bacaan, dan saya yakin doa ini pun kita ramai antara kita yang telah menghafalnya, dan mungkin ramai antara kita yang mengamalkannya setiap hari. Jadi doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kami kembali. Jadi di dalam slide saya ini, saya ada letakkannya dengan transliterasinya dengan bahasa Melayu di situ, bagaimana untuk membaca doa-doa ini, dengan harapannya jika sekiranya ada antara kita yang mungkin belum fasih lagi untuk membaca doa-doa tersebut, bolehlah dibaca dalam bahasa Melayunya itu, yang bahasa Arab ini telah saya melayukan, kemudian difahami juga dengan maksud yang telah kita letakkannya di sini. Baik, hadis ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, jadi sebagaimana juga yang terdapat dalam kitab kita di nota kaki di situ kan. Diletakkan di nota kaki bernombor 345. Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ada meriwayatkan hadis ini. Baik, kita pergi kepada doa yang kedua yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di sini ada disebutkan kepada kita dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang keadaan Nabi SAW ketika Nabi sedang beranjak ni maksudnya ketika Nabi naik ke atas katil baginda. Baik, kita baca dalam bahasa Arabnya. Dalam kitab kita ada di poin yang kedua. Nah, di sini bezanya saya letakkan dengan bahasa Arabnya untuk rujukan kita bersama, iaitu an Aisyata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin. Jadi Aisyah ceritakan, setiap malam ketika Nabi SAW beranjak ke tempat tidur, iaitu ketika baginda berada di tempat tidur baginda, apa yang baginda lakukan setiap malamnya? Aisyah ceritakan, jama'a kaffaihi. Okey, pertama kita pergi satu persatu jemaah. Jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima. Baginda SAW menyatukan kedua telapak tangannya lalu meniupnya. Okey, jadi setiap malam sebelum tidur, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Pertama, baginda menyatukan kedua telapak tangan baginda. Kemudian, apa yang dilakukan tadi? Thumma nafatha fihima. Aisyah ceritakan. Kemudian Nabi SAW akan meniup pada kedua telapak tangan yang telah disatukan itu tadi. Lalu, apa yang Nabi baca? Di sini Aisyah pun menyebutkan tentang apa yang Nabi baca. Faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi Nabi baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nabi baca 3 surah ini. Bukan itu sahaja jangan kita ingat Aisyah kata Nabi baca Qul huwallahu ahad, kita pun baca Qul huwallahu ahad,
qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dah kemudian dah itu je. Bukan begitu maksudnya. Tetapi maksudnya ialah keseluruhan surah tersebut. Ada 3 surah yang Nabi SAW baca, iaitu surah Al-Ikhlas. Yang pertama qul huwallahu ahad itu tadi baca semua ya, okey. Qul a'udzu birabbil falaq iaitu surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. So kita ada 3 surah ini yang dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian apa yang Nabi SAW lakukan? Baik. Di dalam hadis ini Aisyah pun menceritakan, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Baik, jadi yang boleh kita fahami daripada hadis ini, Aisyah pun menceritakan Nabi SAW kemudian mengusapkan dengan kedua tangannya yang tadi. Tangan tadi yang Nabi SAW satukan, Nabi kemudian tiup. Lalu apa tadi Nabi baca? 3 kul tadi kan, dalam bahasa kita lah ya, orang-orang Melayu kita ni biasa panggil 3 kul kan. Okey, kita baca 3 kul tadi pada telapak tangan yang telah disatukan, yang ditiup, dibacakan 3 kul. Apa yang Nabi lakukan? Nabi pun menyapu tubuh badan baginda dengan kedua telapak tangan itu tadi, yang mana Aisyah kata ya beda'u bihima ala ra'sihi. Nabi mulakan daripada kepalanya, okey, kedua kepala itu disapukan, kemudian fi ala ra'sihi wa wajhi, pada wajahnya, lalu sampailah kepada keseluruhan tubuh badannya yang mana mampu untuk dijangkau. Senangnya dalam bahasa kita kata daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Disapu, mana yang kita mampulah untuk kita sampai. Jadi itu yang Nabi lakukan. Aisyah kata Nabi lakukan sedemikian sebelum tidur sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Jadi baca tu kan 3 kalilah ya. Kita panggil 3 set. Senang 3 set. Jadi selepas kali yang pertama, setelah kita selesai, kita ulangi kali kedua, ulangi kali yang ketiga, genaplah 3 kali. Ya, dilakukan keadaan ini sebagai zikir ataupun sebagai amalan yang sunnah yang dilakukan sebelum kita tidur. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Baik, zikir yang ketiga yang diajarkan kepada kita. Di sini ayatul kursi, atau ya kalau kita nak refer ialah pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-255, dan kita panggil ia ataupun kita kenali ia sebagai ayatul kursi. Baik, di sini ada sebuah kisah yang berlaku kepada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an, dia ceritakan tentang keadaan ini, yang mana ada seseorang ini yang dia tangkap mengambil makanan di Baitul Mal, tempat simpanan lah ni kan. Jadi dia kata kepada orang ini yang dia akan bawa beliau berjumpa dengan Nabi. Namun orang ini dia pun kata kepada Abu Hurairah jangan bawa dia ke depan Nabi, yang mana dia akan ajarkan kepada Abu Hurairah dengan sesuatu amalan. Jadi dia pun kata kepada Abu Hurairah, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi lan yazala ma'aka minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha." Jadi orang ini diajarkan kepada Abu Hurairah, jika kamu hendak beranjak ke tempat tidur, atau dengan kata lain kita kata, jika kamu nak tidur, bacalah apa yang diajar kepada Abu Hurairah, faqra ayatal kursi. Bacalah ayat kursi. Tadi pun saya dah jelaskan, ayat kursi ini berada dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-255. Jadi dia kata apa kepada Abu Hurairah, bila orang dia nak tidur, kemudian dia baca ayatul kursi, apa yang akan berlaku kepada orang tersebut? La yazala ma'aka minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Ada 2 perkara ya, yang akan berlaku. Pertama, dia kata
Allah akan sentiasa menjagamu. Okey, pertama dia kata Allah, bila kita tidur, kita baca ayatul kursi, ya, sebelum tidur itu, ini kita panggil sebagai zikir kita, ya. Okey, apa yang akan berlaku? Pertama, Allah akan menjaga orang ini, dan yang kedua, syaitan tidak akan mendekatinya hinggalah keesokan harinya. Sehinggalah pada waktu subuh dia bangun. Begitu keadaannya. Jadi Abu Hurairah memang lepaskan lelaki itu. Lalu dia pulang jumpa dengan Nabi dan dia ceritakan kepada Nabi apa yang berlaku dan apa yang diajarkan oleh lelaki itu tadi. Apa kata Nabi SAW ketika mendengar cerita Abu Hurairah dan amalan sebelum tidur ataupun zikir sebelum tidur yang diajarkan oleh lelaki tersebut? Nabi SAW pun bersabda, "Sadaqaka wa huwa kadhubun, dzaka syaitan." Nabi kata apa? Dia telah berkata benar kepada engkau. Sedangkan dia adalah seorang pendusta, dan Nabi pun memberitahu kepada Abu Hurairah, lelaki itu sebenarnya adalah syaitan. Ya, syaitan ajar, ya. Syaitan ajar dengan satu. Maknanya dia bocorkan rahsia dia sendirilah ni. Di sini Nabi pun kata betul. Apa yang diajarkan oleh syaitan itu. Maknanya kita ni bila kita nak tidur, nanti ya, kita nak tidur nanti, kita baca ayatul kursi, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita dari sebarang bentuk gangguan, ya, pada malam itu yang kita tidur dengan ayatul kursi ini. Dan syaitan, bila Allah jaga kita, pasti syaitan tidak akan mendekati kita hinggalah pada waktu subuh. Jadi ini antara ya, zikir yang boleh kita baca sebelum kita melelapkan mata kita. Kan kadang-kadang masa kita golek-golek atas katil tu, ya, tunggu-tunggu waktu nak tidur, lebih baiklah, ya, kita banyak zikir ataupun kita banyak baca ayatul kursi ini daripada kita sibuk lah, ya, pergi check Facebook kita, IG kita. Ini adalah bacaan yang terbaik. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada yang keempat. Zikir yang keempat, ya, pada malam ini berkenaan dengan zikir sebelum tidur kita. Ada satu keadaan yang diajar oleh sebentar, ya. Saya ada terlepas, ya, di sini. Okey, tak mengapa. Ada yang keempat dalam kitab kita di sini. Okey, ada yang keempat di situ. Kita tinggalkan dulu, ya, slide saya yang ini. Ya. Baik, kita ada zikir yang keempat dalam kitab. Apa yang saya letakkan tadi sebenarnya zikir yang kelima. Saya terlepas pandang di situ. Baik, ada sebuah zikir ataupun satu lagi amalan sebelum tidur, yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Di sini Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW ada bersabda. Apa sabda Nabi? Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, nescaya kedua ayat itu akan mencukupinya. Maksud mencukupinya di sini ialah disebutkan bahawa ia akan menjaga keadaan diri orang itu tadi kan daripada sebarang keburukan-keburukan yang tidak diingini. Keburukan, gangguan semasa seseorang itu tidur. Jadi 2 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah memiliki keutamaan yang sedemikian. Baik, baru kita sekarang masuk kepada poin kita yang kelima ataupun zikir kita yang kelima yang diajarkan oleh Nabi SAW juga. Jadi semualah, ya, daripada yang pertama tadi hingga yang kelima ini ialah zikir yang dibaca oleh Nabi, yang diamalkan oleh Nabi, yang kemudiannya kita, ya, sebagai umat Nabi SAW akan mengamalkannya zikir-zikir tersebut. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Ada satu amalan yang diajarkan, oleh Nabi SAW. Ada keadaan-keadaan yang kita dapati ketika kita tidur. Kemudian nanti mungkin kita tidur pada pukul 10. Pukul 3 kita terbangun, mungkin kita nak solat malam, ya, pada waktu itu. Dan kadang-kadang ada orang dia bila dia terbangun itu kan, dia nak tidur semula. Betul tak? Tadi kita dah baca dah doa sebelum tidur tadi. Bismikallahumma ahya wa amut. Baik. Jadi, zikir ini kita baca, Nabi ajarkan.
ketika seseorang dia dah bangun tadi. Kemudian mungkin dia pergi tandas, dia solat 2 rakaat. Setelah itu, dia nak tidur lagi. Jadi apa doa yang boleh dia baca dalam keadaan yang sedemikian? Dalam hadis ini, Nabi SAW pun menceritakan kepada kita tentang keadaan orang yang begitulah yang saya sebutkan tadi kan dengan konteks yang begitu. Yang mana idza qama ahadukum an firashihi thumma raja'a ilaihi falyanfudhu bisanifati idharihi thalatha marrat fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi ba'du فإذا اضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Agak panjang ya doanya. Okey, saya habiskan pembacaan hadis ini. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيَقُلْ Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikrihi. Baik, kita lihat ya di sini. Ada satu keadaan yang mana Nabi SAW ajarkan kepada kita, iaitu ketika seseorang di antara kamu bangun dari tempat tidurnya, kemudian kembali kepadanya. Dia bangun, kemudian dia nak tidur kembali. Jadi di sini Nabi ajarkan kepada kita, iaitu Nabi kata apa? Hendaklah dia mengibaskannya dengan hujung kainnya. Tempat tidur kita tu tadi kan, tadi kita dah bangun. Kita pergi tandas, kemudian kita nak tidur lagi ke tempat tidur itu. Apa yang perlu kita lakukan? Nabi ajar kepada kita supaya kita kibas tempat tidur kita ini sebanyak 3 kali dengan kain. Kibaslah dengan kain ke dengan apa-apalah yang kita ada. Kerana apa Nabi kata? Sesungguhnya dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan setelah dia bangun. Jadi Nabi suruh kita kibas dulu ataupun kebaslah tempat itu 3 kali. Jadi setelah itu baru Nabi ajarkan kepada kita dengan zikir ini. Nabi kata kemudian bila dia nak tidur itu kan, dia doa lagi. Dan doanya tak sama sebagaimana yang tadi di awalnya pada poin kita yang pertama tadi kita baca. Baik, di poin yang kelima ini Nabi SAW pun kata apa? Ketika dia baring kan, lepas dia kebas tadi tempat tidurnya sebanyak 3 kali dan dia baring, dia nak baca doa. Baik, apa doanya yang Nabi ajarkan di sini? Nabi ajarkan kepada kita, Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha. Di kitab kita ada baris yang silap ya. Jadi dah dapat dibetulkan sebab di muka surat kita 505 di situ ada diletakkan dalam bahasa Arabnya tetapi barisnya silap. Jadi saya harap dapat dibetulkan. Farhamha wa in arsaltaha fahfazha wa in arsaltaha fahfazha. Fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Sekali lagi dalam kitab kita diletakkan baris yang salah. Dalam kitab letak abadaka tapi bacaan yang tepat ialah ibadaka. Ibadakas salihin. Jadi betulkan barisnya dalam kitab. Ini doa yang Nabi ajarkan. Ketika kita nak tidur lagi tu tadi kan, setelah kita kebas tempat tidur kita sebanyak 3 kali, lalu kita baring tu kita doa dengan doa ini. Dan maksudnya dengan menyebut namamu wahai Tuhanku, aku letakkan sisi badanku dan dengan menyebut namamu, aku mengangkatnya. Apabila engkau menahan nyawaku, maka kasihilah ia dan apabila engkau melepaskannya, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga para hamba-Mu yang soleh. Jadi ini doa yang sunnah lah yang boleh kita baca ketika tadi kan kita dah bangun, kemudian kita pergi tandas ataupun kemudian kita solat 2 rakaat, tapi kemudian kita nak tidur, kita nak tidur balik. Jadi tempat tidur itu Nabi perintahkan supaya kita kebas sebanyak 3 kali, setelah itu kita baca dengan doa ini.
Baik, seterusnya Nabi juga menyebutkan kepada kita ada doa sebelum tidur, ada doa bangun tidur. Sebagaimana pada poin kita yang pertama tadi. Adakah doanya sama? Doanya sedikit berbeza di sinilah. Baik, kita lihat ya. Nabi pun ajarkan kepada kita. Apa dia? Kemudian apabila dia bangun, jadi kemudian dia bangun, nak bangun solat subuh. Apa yang dia baca? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidhikrihi. Maksudnya segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan keselamatan pada tubuhku dan mengembalikan nyawaku kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Ini doa ya yang kita baca setelah kita bangun tadi. Baik. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, status hadisnya adalah hasan. Alhamdulillah. Ada banyak doa yang kita belajar pada malam ini. Sekejap lagi pun kita nak tidur, betul tak? Jadi ada banyak doa. Bagi saya beginilah ya jemaah, terpulang. Kita nak amalkan yang mana? Kita nak amalkan yang mana satu? Sebenarnya kita ada 11 zikir, nanti insyaAllah pada minggu hadapannya saya akan masuk kepada zikir-zikir yang lain lah berkaitan dengan zikir sebelum tidur ini. Dan pada malam ini kita belajar 5 zikir yang sebagaimana disenaraikan oleh pengarang kitab dalam kitab kita ini. Mungkin persoalannya kita nak baca yang mana. Kalau dapat baca semua pun bagus. Ya, dapat baca semua pun bagus. Yang mana kita compilekan ia sebagai zikir sebelum tidur kita. Sebab kadang-kadang ni sebelum tidur pun kita, masa kita baring di atas katil tu kan lambat juga. Kita nak lelapkan mata kita. Jadi terbaiklah ya bila kita dapat amalkan semua ni tadi. Kan contoh tadi sebelum tidur kita baca Bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian kita baca 3 kul tadi kan yang Nabi lakukan kepada diri baginda. Bagaimana? Tadi 3 kul tu Nabi kumpulkan kedua telapak tangan baginda, Nabi tiup, lalu Nabi baca 3 kul. Setelah itu Nabi sapu daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki baginda dan dibuat sebanyak 3 kali. Kita boleh amalkan cara yang begitu sebelum kita tidur sebagai mendinding diri kita daripada gangguan jin dan syaitan. Dan kemudiannya boleh juga baca ayat kursi. Kita sambung dengan baca ayatul kursi. Sebagaimana tadi kan syaitan sendiri ajar kepada Abu Hurairah. Siapa yang baca ayatul kursi, apa yang akan berlaku kepada diri dia? Allah akan jaga diri dia sepanjang malam dan syaitan takkan berani dekat kepada orang yang mana Allah jaga keadaan dirinya sepanjang malam. Kerana apa dia baca ayatul kursi itu tadi. Kemudian kita boleh baca dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Ya, nanti cari 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, apa ayatnya dalam Al-Quran Al-Karim. Buatlah homework sikit ya kita ni kan. Okey, cari 2 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, apa ayatnya. Hafal. Kemudian kita baca. Yang mana Nabi kata siapa baca pada malam hari, kedua ayat itu akan mencukupinya. Maksud mencukupinya akan menjaganya daripada perkara-perkara buruk dan perkara-perkara yang perkara-perkara berkaitan dengan gangguan jin dan syaitan. Dan terakhir tadi kita ada baca ataupun kita ada bincangkan tentang keadaan yang sedikit berbezalah. Yang mana dijelaskan kepada kita apabila kita bangun di malam hari, kemudian ya kita nak tidur kembali. Apa yang Nabi perintahkan tadi, Nabi suruh kita kebas 3 kali di katil kita itu sebelum kita baring. Setelah kita baring, ada doanya yang tersendiri yang Nabi ajarkan kepada kita. Kemudian setelah nanti kita bangun untuk solat subuh, ada juga doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Semuanya adalah doa dan zikir yang baik untuk kita amalkan. Dan saya amat berharap untuk 5 doa ini terlebih dahulu ya jemaah, sila hafal, sila amalkan, kemudian nantilah insya-Allah pada minggu hadapan kita akan top up 5 lagi. Okey, 5 lagi doa bagi menambahlah sebagai amalan-amalan ataupun zikir-zikir yang boleh kita amalkan sebelum kita tidur. Dan harapan saya apa yang kita pelajari pada malam ini ia dapat diamalkan, dihafal ya, dicatat, dihafal, kemudian diamalkan. Ya, kita kalau nak
hafal dan nak ingat, nak supaya doa-doa ini melekat ya pada diri kita, ia perlu diamalkan. Ya, bila kita amalkan, insya-Allah kita akan terbiasa. Sebelum tidur, setiap kali sebelum tidur kita akan lakukan, kita akan amalkan apa yang telah kita hafal itu tadi. Itulah harapan saya. Ya, apabila kita belajar setiap zikir, setiap doa dalam kuliah kita ini, kita dapat hafal dan kita dapat amalkan sehingga akhir hayat kita. Baik, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan saya doakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan serta kelapangan masa untuk kita bertemu lagi pada minggu hadapan di tempat yang sama, di ruangan yang sama, pada masa yang sama ini. Saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.